kita boleh mula kot. Jika kawan lain lambat tu dia masuk lah. Dan bagian dah masuk, jangan lupa tulis nama dengan nombor metrik kat tepi. Tulis nama dengan nombor metrik kat ruangan mesej ya. Boleh nampak apa yang saya share? Nampak Ustaz. Okey. Okey, sebelum kita mulakan kita punya subjek ini, kita lihat dulu ringkasan apa yang kita telah belajar pada sebelum ni, pada minggu-minggu yang telah lepas lah. Okey, pada awal itu kita dah belajar petikan daripada Al-Asru Al-Jahili. Sebenarnya banyak dalam buku kamu tu banyak contoh-contoh yang diberi, tapi kita ambil satu dari penyair dan satu ataupun seorang daripada kalangan An-Nathari. Jadi yang kita ambil itu, kalau kamu tengok ni ada ramai, ada Zuhaib Abi Sulma, Abu Kulthum, Al-Maraqash, Antar bin Shaddad, Tarafah bin Al-Ab, Hatim Al-Ta'i dan Al-Khansa. Yang kita ambil Tarafah Ibnu Al-Ab dalam cerita tentang Al-Fakhru. Kemudian kita ambil juga pada minggu yang lepas-lepas juga satu contoh Nathar yang kita ambil petikan daripada wasiat Dhul Isba' Al-Udwani, tajuk dia Tariq Siyadati Wasyaraf. Ini semua pada zaman Jahiliyah, iaitu zaman sebelum kedatangan Rasulullah. Kemudian kita berpindah kepada Al-Asru Al-Islami. Al-Asru Al-Islami ini yang dimaksudkan ialah pada zaman Rasulullah dan pada zaman Al-Khulafa Ar-Rashidun. Sama juga seperti minggu yang awal, seperti Asru Jahili, kita ambil satu petikan syair dan kita ambil satu petikan nathar. Jadi natharnya kita ambil contoh daripada khutbah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian syairnya kita ambil daripada penyair Al-Khutayah, penyair Al-Mukhdaramin, kalau kamu masih ingat itu, yang hidup pada zaman Jahiliyah dan pada zaman Islam. Tapi yang kita ambil ni ialah cerita pada zaman Islamnya. Kita ambil di bawah tajuk Qissatu Karam, Qissatu Karamin. Okey. Pada minggu ni InsyaAllah kita akan ambil petikan daripada Al-Asru Al-Umawi. Al-Asru Al-Umawi. Ramai penyair di zaman Al-Asru Al-Umawi ini ada Al-Akhtal, ada Kumait, Qatari Ibn Al-Fuja'ah, Al-Farazdaq, Jamil bin Muammar ataupun dikenali dengan nama Jamil Buthaina, Ziyad bin Abi Sufyan. Ini daripada khutbah lah, Nathar Abdul Hamid Al-Katib. Ada dua contoh sini yang kita ambil daripada kalangan penyair ni. Kita akan ambil Qatari Ibn Al-Fuja'ah, tajuk dia Fil Hamasati. Ini yang kita akan bincangkan pada minggu ni, insyaAllah. Jadi saya dah hantar dia punya sinopsis ringkas tentang Qatari Ibn Al-Fuja'ah. Okay, ramai penyair pada zaman Umawi dan ada dua contoh sini, Akhtal, Kumait. Kumait ni penyair untuk Bani Hashim, penyair untuk berikut kepada Sayyidina Ali. Kemudian kita ada Farazdaq, Jamil bin Buthaina ni dia, Jamil bin Muammar ni dia Ghazal, penyair Ghazal. Okey, jadi nanti kita ambil satu petikan daripada Nathar. Saya pilih Risalatul Ilal Ahli li Abdul Hamid Al-Katib. Okey. Jadi minggu ni kita baru sampai ke Al-Asru Al-Umawi. Saya rasa kemungkinan besar saya tak pasti, rasa mungkin kita tak sempat nak habiskan sebelum kita, tapi tak apalah. Yang penting kita dapat tasawur, gambaran umum atau tasawur am, gambaran umum bagi
An-Nusus Al-Adabiyah pada zaman-zaman awal Islam dan zaman-zaman Umayyah, Bani Umayyah dan seterusnya lah sehingga ke zaman moden. Mungkin kita akan ambil, kita akan petik-petik nanti, saya rasa mungkin tak sempat kita nak ambil semua daripada silibus yang kita letak sebelum ni. Okey. Jadi minggu ni insyaAllah kita akan cerita tentang fil hamasati yang ditulis ataupun yang diungkapkan oleh Qatari Ibnul Fuja'ah. Okey, saya share yang baru. Sekejap. Bagi yang baru masuk, tulis nama dan nombor bateri kat tepi. Kita share yang baru. Bahagian 1, bahagian 2. Okey, ni yang kita akan bincangkan hari ni. Fil hamasati li Qatari Ibnul Fuja'ah. Kalau buku rujukan yang saya bagi itu, ini adalah bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, saya pecahkan bahagian yang kedua itu. Kalau kamu nak cari muka surat 15 atas ni. Tapi kalau ikut di bukunya muka surat 106 lah. Kalau ikut di buku, safhah di buku 106. Tapi kalau di dalam soft copy ni 15. Saya cadangkan kamu untuk lebih manfaat dia, kamu download ataupun kamu print out yang kita belajar je. Yang tak belajar tak print out, tak apa, tapi yang kita belajar kan. Contoh macam ini fil hamasati ni li Qatari Ibnul Fuja'ah ni, kamu print out dan buat catatan ke dan sebagainya. Okey, sekejap saya nak. Okey. Jadi minggu ni seperti yang sebutkan tadi, kita akan bincangkan tentang Qatari Ibnul Fuja'ah. Tajuk dia fil hamasati. Fil hamasati, al-hamasah ni maksudnya kalau kamu buka kamus, dia memberi berperti sama ada tentang semangat ataupun kepahlawanan dalam peperangan, kehebatan, keberanian, itu fil hamasati. Jadi dalam syair, kalau tajuk al-hamasah menceritakan tentang yang berkaitan tentang keberanian, kepahlawanan, semangat dalam menghadapi musuh ataupun dalam menghadapi peperangan. Itu dimasukkan dengan fil hamasati. Okey. Penyair yang kita pilih ialah Qatari Ibnu Al-Fuja'ah. Qatari Ibnu Al-Fuja'ah. Lam ni li ni. Nama dia Qatari. Lam ni oleh. Jadi fil hamasati ni yang ditulis oleh Qatari Ibnu Al-Fuja'ah. Qatari. Alhamdulillah. Qatari Ibnu Al-Fuja'ah ni, penyair ni, nama dia di sini ialah Qatari Ibnu Al-Fuja'ah. Sebenarnya Qatari Ibnu Al-Fuja'ah ni bukan nama dia yang sebenar, tapi adalah gelaran kepada beliau. Nama beliau yang sebenar, kalau kamu boleh rujuk dalam internet ataupun kamu boleh rujuk dalam buku, nama dia sebenarnya Ja'unah bin Mazin At-Tamimi. Ja'unah bin Mazin At-Tamimi. Jadi Qatari Ibnu Fuja'ah ni adalah kunyah dia punya gelaran dia. Okey, ataupun nama panggilan dia. Nama asal dia Ja'unah Ibnu Mazin At-Tamimi. Maknanya dia daripada Bani Tamim. Bani Tamim, dia masih lagi dikategorikan sebagai Arab Al-Musta'rabah. Arab ni dia ada dua. Kalau kau belajar dalam sejarah Arab, Arab ni dia terbahagi kepada dua. Ada Arab yang kita panggil Arab Al-Aribah, ada Arab yang kita panggil Arab Al-Musta'ribah. Ada dua. Arab Al-Aribah ni dia memang asal keturunan dia adalah Arab. Dia orang panggil dengan gelaran lain, dia panggil Sya'bu Qahtan.
maksudnya keturunan Qahtan, bangsa Qahtan. Mereka ni penempatan asalnya di Yaman, di sebelah bawah. Kalau kamu tengok peta Shibhu Jazirah Al-Arabiyah, peta semenanjung tanah Arab tu, apa nama ni, di sebelah bawah, bawah tu adalah Yaman. Jadi tempat ataupun Yaman ni kawasan yang memang telah didiami oleh bangsa Arab sejak sekian lama. Tu di Yaman. Dipanggil Arab Al-Aribah. Mereka ni memang pure Arab. Memang asal Arab, memang orang Arab tu. Dia bukan Arab campuran. Antara yang kita biasa dengar nama Arab Al-Aribah ni ialah Aus dengan Khazraj. Kalau kamu masih ingat tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada disebut tentang puak Aus dan puak Khazraj. Siapa dia puak Aus dan puak Khazraj? Aus dan Khazraj ini ialah penduduk Madinah. Mereka ni asal daripada Yaman dan berhijrah ke Madinah. Jadi Aus dengan Khazraj ini ialah Arab Al-Aribah. Arab yang kedua ialah Arab Al-Musta'ribah. Arab Al-Musta'ribah ni ialah Arab yang berketurunan daripada Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail. Tentu kamu biasa dengar cerita Nabi Ismail di mana Ismail ni dihantar oleh ayahnya. Ayah dia nama apa? Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim hantar Ismail ni ke mana? Ke Mekah. Daripada mana? Daripada penempatan asal. Nabi Ibrahim ni asalnya mereka ni daripada Iraq, kemudian dia berhijrah ke Nabi Ibrahim dia daripada Iraq kemudian berhijrah ke Palestin. Dari situ kemudian yang timbul cerita bagaimana dia ada 2 orang isteri semua tu. Kemudian Sarah isteri yang keduanya telah mengandung, kemudian dihantar ke Sarah dengan Hajar kan. Dia 2 isteri kan. Siti Hajar, Sarah tu isteri pertama, Hajar tu dihantar ke Mekah. Ketika itu Mekah tak ada orang tinggal di situ. Kemudian kamu bisa dengar nasyid tu, berlari-lari anak apa semua cerita tentang Hajar. Jadi ketika dia di Mekah, nak diceritakan bahawa Nabi Ismail ni, beliau ni sebenarnya dia bukan orang Arab. Nabi Ismail ni anak kepada Nabi Ibrahim. Mereka bukan orang Arab. Mereka ni daripada Iraq, hijrah ke Palestin. Kemudian Nabi Ismail dan Hajar tinggal atau menetap di Mekah. Mereka bukan orang Arab, tetapi kemudiannya Nabi Ismail telah berkahwin dengan puak Al-Aribah yang saya sebut kepada kamu tadi. Salah satu puak Al-Aribah yang kita panggil Al-Jurhum, puak Jurhum. Jurhum ni Arab asal. Mereka berhijrah daripada Yaman, pergi tinggal di sekeliling Mekah tu. Jadi Nabi Ismail telah berkahwin dengan salah seorang daripada wanita ataupun apa nama ni, anak dara daripada keturunan daripada Jurhum tadi lah. Jadi bila kahwin tu lahirlah zuriat daripada Nabi Ismail. Zuriat Nabi Ismail ni dinamakan Arab Al-Musta'ribah. Tu ada 2. Saya balik pada yang pertama kita cerita kepada kamu. Yang Arab ni ada 2. Satu Arab Al-Aribah, satu Arab Al-Musta'ribah. Jadi At-Tamimi ni, Bani Tamim yang saya sebut kepada kamu ni, iaitu Qatari bin Fuja'ah ni, nama asalnya Ja'unah bin Mazin At-Tamimi. Bani Tamim ni dia asal daripada Arab Al-Musta'ribah, daripada keturunan Nabi Ismail. Begitu juga dengan Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga adalah berketurunan daripada Nabi Ismail, bermakna dia berketurunan daripada Arab Al-Musta'ribah. Okey, kita masuk sikit cerita tentang sejarah lah. Okey. Kalau cerita tentang nusus teks ni, dia kadang-kadang dia boring sikit kan. Jadi kita cerita sikit tentang sejarah. Tak tahulah kalau sejarah jadi boring ke. Tapi sekurang-kurangnya kita kena tahulah sikit-sikit sejarah
tentang bangsa Arab. Okey, jadi At-Tamimi, Bani Tamim, Jarunah bin Ibn Mazin At-Tamimi, Bani Tamim ni dia Arab, saya sebut kepada kamu tadi, adalah Arab Al-Musta'ribah. Kalau kamu rajin untuk baca sejarah Qatari bin Fujaah ni, atau puak Khawarij ni, nanti dia banyak dalam penceritaan dia pertemuan antara puak Khawarij dengan Muhallab bin Abi Safrah, seorang panglima perang bagi Bani Umayyah. Nama dia Muhallab bin Abi Safrah. Muhallab bin Abi Safrah ni pun keturunan daripada Arab Al-Aribah, Al-Azdi bagi situ. Dia daripada Arab Al-Aribah, salah seorang pahlawan cukup terkenal bagi Bani Umayyah, dan dialah yang mengalahkan Qatari bin Fujaah. Nanti kita akan jumpa sikit di bawah tu cerita tentang Al-Khawarij. Okey. Jadi Bani Tamim ni daripada Arab Musta'ribah. Bani Tamim ni memang terkenal sejak dulu dengan kepahlawanannya. Maknanya sebelum kelahiran Rasulullah lagi, memang bila sebut Bani Tamim, maknanya Arab Tamim ni adalah Arab daripada puak yang memang hebat, yang memang mempunyai keberanian yang luar biasa. Itu Bani Tamim. Jadi Qatari bin Fujaah ni, dia berasal daripada Bani Tamim, itu memang terkenal dengan keberaniannya. Okey. Jadi Qatari bin Fujaah ni bukan nama asal lah, seperti sebut kepada kamu tadi kan. Nama dia Jarunah tadi. Okey, kenapa dinama Qatari? Dikatakan ada sebab dinama Qatari ini sebab dia ni lahir ataupun berasal daripada Qatar. Kalau kamu tengok peta moden sekarang ni, Qatar ni di sebelah kanan kamu. Kalau kamu tengok peta ke depan lah, Shibhu Jazirah Al-Arabiyah tu, saya tak sempat nak kongsi dengan kamu di sini peta Shibhu Jazirah Al-Arabiyah. Dia ni lahir di Qatar. Qatar ni sebelah kanan. Dia, kalau kamu tengok peta Arab dia macam sekeping roti yang tergantung. Begitu. Bawah tu kamu bayangkan peta roti kan, empat segi tapi tak nampak segi betul, di ujung ni masih ada lebihan sikit gitu. Bawah tu adalah Yaman. Kalau kamu letak menegak roti tu, bawah dia Yaman, di sebelah kanan dia Qatar, Imarat dan sebagainya. Tapi Qatar di sebelah letaknya Qatar. Kemudian akan jumpa laut, sebelah laut tu, mana seberang laut tu lah Farsi, Furs, Iran. Sekeping roti ni dia tergantung, sebab kita panggil Shibhu Jazirah Al-Arabiyah ni maksudnya semenanjung tanah Arab. Macam kita Malaysia ni semenanjung tanah apa, semenanjung Malaysia kita panggil kan, kita tinggal sekarang ni. Kenapa dia panggil semenanjung? Sebabnya dia tak putus, dia bukan pulau tapi dia bersambung. Kan kalau kamu tengok peta Malaysia ni kan, dia macam memanjang ke bawah gitu. Atasnya bersambung dengan Thailand. Dia kecil di atas tu bersambung kan. Sebab tu dia tak panggil pulau. Kalau dia tak ada, kalau tak bercantum tu dia panggil pulau. Bila dia bentuk dalam keadaan begini macam Malaysia ni, semenanjung Malaysia ni, kita panggil semenanjung sebab dia tak terpisah. Berbeza dengan Borneo, Sabah, Sarawak tu dia panggil pulau. Sebab dia memang tak bercantum dengan tanah besar. Itu juga Shibhu Jazirah Al-Arabiyah. Shibhu Jazirah Al-Arabiyah ni dia panggil semenanjung tanah Arab kerana dia macam pulau lah tapi dia bersambung ke atas. Okey. Jadi Qatar ni sebelah kanan kamu, kalau kamu tengok betul, sebelah dia laut, saya tak ingat nama laut apa. Kemudian ada Bahrul Qazwin dan sebagainya situ kalau tak silap saya. Sebelah dia Farsi. Kemudian kalau kamu tengok sebelah kiri dia ujung tu ada laut, seberang laut tu Afrika. Itu ada Habsyahnya, ada Mesirnya, okey. Jadi bila kamu bayangkan yang dikatakan dengan Habsyah tu, yang orang Islam berhijrah kali pertama sebelum berhijrah ke Madinah, hijrah dua kali kalau kamu sejarahnya. Hijrah pertama hijrah ke Habsyah, yang kedua berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Habsyah ni Rasulullah tak ikut, tapi sahabat-sahabat Ja'far bin Talib, kemudian Uthman bin Affan, dan beberapa orang lagi mereka berhijrah pada awalnya, hijrah ke Habsyah, kemudian ke Bali dan seterusnya hijrah ke Madinah. Jadi kalau sebelah kiri itu Habsyah, ada Mesir dan sebagainya. Okay, banyak benda nak ceritakan tapi cukup yang dulu lah. Okay. Jadi Qatari bin Fujaah ni dipanggil Qatari sebab dia berasal daripada Qatar. Itu atas pendapat lah. Min Zu'ama Al-Khawarij. Qatari bin Fujaah min Zu'ama Al-Khawarij.
wa quwaduhum asy-syuja'an atau asy-syaja'an alladziina ishtaharu bisyi'ri wal khitabati bay'ahu atba'uhu bil khilafati وقد قضى مدة طويلة يحارب الأمويين ويهدد دولتهم حتى قتل سنة 79 Hijriyah. Okey. Disebut di sini Qatari Ibn Fuja'ah ni ialah salah seorang daripada pemimpin. Zu'ama ni, min tu daripada. Zu'ama ni adalah kata jamak bagi Za'im. Za'im ni pemimpin. Zu'ama ni pemimpin. Jadi masukkan dalam ayat ni Qatari Ibn Fuja'ah ni adalah sebahagian dari pemimpin-pemimpin Khawarij. Okey, siapa dia Khawarij? Di bawah nanti kita ada ceritakan sikit kat sini siapa dia Al-Khawarij. Jadi dia salah seorang pemimpin Khawarij. Di samping itu juga dia adalah wa quwaduhum asy-syuja'an, salah seorang daripada pemimpinnya yang berani. Syuja'an ni berani atau syuja'an alladzina ishtaharu bisyi'ri wal khitabati. Okey, di samping dia adalah pemimpin Khawarij yang berani, yang hebat, di samping itu juga dia terkenal ishtaharu bisyi'ri wal khitabati. Dia terkenal dengan pengungkapan syairnya dan khutbah-khutbahnya. Dulu memang pemimpin ni antara ciri-ciri yang ada pada dia ialah pandai berpidato dan pandai mengungkapkan syair. Sebahagiannya lah, tapi berpidato tu penting. Sebab apa? Mereka dalam peperangan memerlukan kepada kebijaksanaan, kehandalan dalam menaikkan semangat dia punya tentera dia melalui khutbah, melalui pidatonya. Biasanya memang kebanyakan pemimpin Arab pada zaman tersebut memang hebat dalam pidato dan sebagainya, hebat juga dalam bidang syair. Kebanyakan pidato dan syair ni untuk menaikkan semangat pengikutnya untuk berperang ataupun untuk menghadapi musuh dalam peperangan. Kemudian dalam poin yang kedua disebut situ bay'ahu atba'uhu bil khilafati, maksudnya atba'uhu tu pengikut-pengikutnya. Kalau kamu tengok dalam kamus, dia punya mufrad dia tabi'un, jamak dia atba'u, tabi' atba' ni maksud dia pengikut. Bay'ahu, membay'ahnya, bay'ah itu dhamir lah, telah membay'ahnya pengikut-pengikutnya dengan apa? Dengan khilafah. Yang maksudkan dengan khilafah ni maksudnya pengikut-pengikut dia telah membay'ah Qatari Ibn Fuja'ah ini sebagai khilafah, sebagai khalifah, sebagai pemimpin mereka. Jadi zaman Qatari Ibn Fuja'ah ni, zaman dia menjadi pemimpin ni sebenarnya ialah pada zaman Bani Umayyah. Jadi Khawarij ni dia tak mengiktiraf kerajaan Bani Umayyah. Dia telah membentuk ataupun membuat kerajaan dia sendiri. Jadi dia telah melantik ataupun telah membay'ah Qatari Ibn Fuja'ah ini sebagai khalifah dia. Dia ada khalifah yang lain lagi, khalifah Bani Umayyah pada zaman Qatari Ibn Fuja'ah sedang naik ni, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni apa nama, memang khalifah Bani Umayyah pada dia tu. Tapi oleh kerana Khawarij ni tak iktiraf apa nama ni, Abdul Malik Marwan sebagai khalifah, jadi dia lantik khalifah dia sendiri iaitu Qatari bin Fuja'ah. Mereka ni banyak di sebelah Khurasan pada ketika tu, sebelah Khurasan, di sebelah ujung-ujung Parsi dekat Tabaristan, sebelah sana. Sekejap sekejap, Sat ada kelas tak? Ada call pada office, saya kena angkat. Okey. Kita teruskan. Kemudian waqad qada muddatan tawilatan yuharibu al-Umayyin wa yuhaddidu dawlatahum. Qatari al-Fuja'ah ni sepanjang hidup dia hidup dia
dipenuhi dengan apa? Qadha dipenuhi dengan memerangi puak Bani Umayyah. Yuharibu al-Umayyah. Yang saya sebut kepada kamu tadi, khususnya pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Kalau kamu ikut sejarahnya, nanti di bawah ini ada diceritakan daripada selepas kerajaan Khulafaur Rasyidun, dia bersambung dengan kerajaan Bani Umayyah. Jadi zaman Bani Umayyah ni, Khawarij ni memang hebat apa nama memerangi kerajaan Bani Umayyah. Wa yahdidu daulatahum, kerana dia mengancam mengancam kerajaan Bani Umayyah. Sehingga beliau terbunuh, qutila tahun 79 Hijrah. Dia terbunuh pada tahun 79 Hijrah. Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Okey, kita tengok di bawah ni dia punya kontekstual, dia punya hubung kait antara teks dengan lingkungan semasa teks ni atau syair ni diungkapkan. Okey, kamu boleh tengok di bawah ni disebut fi khilali ma'arakati Siffin التي دارت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لجأ الأمويون إلى رفع المصاحف على سنة الرماح طالبين تحكيم كتاب الله فأدى ذلك إلى ظهور انقسام في جيش علي رضي الله عنه خرج بسببه جماعة سموا بالخوارج عارضوا الأمويين والعلويين ورسموا لأنفسهم نظريات مستقلة حول الخلافة. وقطري ابن الفجاءة من أكبر زعماء الخوارج، وهو في الأبيات القادمة يصور حالته النفسية في أثناء المعركة ويدعو نفسه إلى الصبر والثبات في ميدان القتال. Okey, kita baca sikit punya terjemahan dia. Fi khilal ma'arakat Siffin, pada ketika peperangan Siffin, allati darat baina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, yang berlaku di antara Ali bin Abi Talib, iaitu khalifah yang keempat bagi zaman Khulafaur Rasyidun, dengan siapa peperangan yang berlaku? Antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Sufyan ni ialah gubernur di Syam. Syam ni maksudnya di Syria, di Suria. Mencakupi Lubnan sikit dan Palestin, tu kawasan Syam lah. Jadi dia, Muawiyah bin Sufyan ni gubernur di situ. Perangan ini berlaku pada zaman Ali bin Abi Talib menjadi khalifah sekitar tahun 47 atau 48 Hijrah lebih kurang. 37 atau 38 Hijrah. Tak silap saya, mungkin tahun 37 Hijrah, 37 38 macam tu, sebab Sayyidina Ali ni dia jadi khalifah pada tahun 35 Hijrah, tak silap, 35 atau 36 Hijrah. Maknanya setahun 2 tahun lepas tu berlaku peperangan Siffin. Sebelum peperangan Siffin ni berlaku peperangan Jamal. Nanti kau boleh rujuk tengok cerita tentang peperangan Jamal dan diikuti dengan peperangan Siffin. Kenapa berlaku peperangan Siffin? Dia bertitik tolak daripada kematian khalifah yang ketiga, Khalifah Rashidin yang ketiga, iaitu Uthman bin Affan. Uthman bin Affan telah terbunuh ataupun dibunuh oleh golongan fasik ataupun golongan munafik yang bunuh dia. Tetapi fasik atau munafik ni, mereka ni setelah bunuh Sayyidina Uthman, mereka telah menyelinap masuk ke dalam pasukan Sayyidina Ali. Jadi seolah-olah macam mereka nak menyelamatkan diri ni, mereka join kumpulan ataupun pengikut kepada Sayyidina Ali. Selepas Uthman meninggal, Sayyidina Uthman yang terbunuh tadi, khalifah yang ketiga saya sebut kepada kamu tadi, khalifah ni telah diserahkan, jawatan khalifah telah diserahkan kepada Ali bin Abi Talib. Okey, itu keputusan daripada syura
penduduk Madinah ketika itulah, ada beberapa sahabat dan penduduk Madinah ketika itu telah menyerahkan urusan kekhilafahan ni kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia gubernur ataupun wali atau pemimpin yang memimpin Syam. Muawiyah bin Sufyan ni menjadi gubernur di Syam ni sejak zaman Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Kemudian khalifah yang ketiga iaitu Uthman bin Affan meneruskan apa yang telah dibuat oleh Umar bin Khattab. Jadi Muawiyah kekal menjadi gubernur di Syam. Muawiyah bin Sufyan dengan Sayyidina Osman ni dia mempunyai hubungan kekeluargaan sebab mereka daripada Bani Umayyah. Dua-dua daripada Bani Umayyah. Sementara Ali bin Abi Thalib ni pada Bani Hashim. Rasulullah kan Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Bani Hashim lah. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi pada Bani Hashim. Jadi bila Sayyidina Osman dia telah dibunuh, pengikut atau keluarga Bani Umayyah ni tak puas hati dengan terbunuhnya Sayyidina Osman. Mereka minta Sayyidina Ali supaya cari pembunuh yang telah membunuh Sayyidina Osman dan hukum. Itu prioriti dia begitu. Dia kata selepas dilantik jadi khalifah perlu dicari, perlu untuk bela atas kematian Osman. Sebab Arab ni memang dia punya cara hidup dia sejak dulu, sejak zaman jahiliah lagi sampai sekarang ni, dia kalau keturunan keluarga dia bunuh, dia perlu menuntut bela. Kalau dia tak tuntut bela, dia dianggap sebagai ar ni maksud satu benda yang mencacatkan atau benda yang memalukan. Kalau tak tutup bela mana macam seolah-olah keluarga mereka penakut. Dia begitulah. Jadi bila Sayyidina Osman terbunuh, jadi keluarganya yang paling terdekat ni Muawiyah lah. Dia mungkin sepupu atau dua pupu kepada Osman. Jadi dia minta untuk cari siapa yang membunuhnya. Tapi Sayyidina Ali ketika dilantik menjadi khalifah, dia melihat bahawa perlu didahulukan macam mana nak menyatukan penduduk ataupun masyarakat Islam ketika itu yang telah berpecah belah. Jadi dia kata kita selesaikan dulu huru-hara, selesaikan dulu perpecahan. Baru kita cari tangkap orang yang bunuh Sayyidina Osman. Tapi Muawiyah dan keluarga Bani Umayyah tak setuju. Dan kemuncak daripada ketidaksetujuan tu berlakulah peperangan Jamal yang pertama. Kemudian berlakulah juga peperangan Siffin. Itu yang peperangan yang kedua. Yang nak cerita sini tentang peperangan Siffin. Dalam peperangan ni, kamu boleh rujuk mana-mana buku pun ada cerita tentang peperangan Siffin ni. Dalam peperangan ni, tentera Muawiyah bin Abi Sufyan hampir tewas. Itu dia cerita kat sini. Hampir tewas. Jadi, apa yang dilakukan oleh pengikut ataupun tentera ataupun Muawiyah bin Sufyan, dia telah melantik dia punya orang kanan dia iaitu Amr bin As untuk menyelesaikan masalah antara dia dengan Sayyidina Ali sebab dia dah nak hampir nak tewas ketika itu. Jadi mereka mencadangkan supaya diangkat Quran, diletak di hujung tombak. Dia kata begitulah, angkat letak di hujung tombak, minta perdamaian dengan Sayyidina Ali. Kita sama-sama Islam, jadi tak sepatutnya kita bunuh-bunuhan. Gitulah lebih kurang dia punya ayat dia. Kemudian kita perlu balik kepada meja rundingan. Itu disebut di sini. Lajja'a al-Umayyun ila raf'il masahifi ala asinnatir rimahi talibina tahkim kitabillah. Dia kata apa? Lajja'a al-Umayyun ni telah melakukan apa? Telah mengangkat mashaf. Quran lah, masahif, jamak bagi mashaf, jamak bagi mushaf, masahif, mengangkat Quran di asinnatir rimah. Asinnatir rimah ni maksudnya dia punya hujung tombak tu, dia punya yang tajam tu kan, tu, mata tombak. Mata tombak tu, talibina meminta untuk perundingan dengan menggunakan kitabillah. Maknanya kita kembali kepada Al-Quran.
Jadi bila dimaksudkan sini supaya kita bincang secara orang Islam lah, begitu. Fa'adda dhalika, jadi yang ni tadi, bila Umayyun ni diangkat Al-Quran, letak hujung senjata, jadi Sayyidina Ali dan pengikutnya telah bersetuju. So bila melihat kepada Mashaf tu kan, walaupun dia dah habis menang, kalau dia teruskan peperangan tu kemungkinan besar Umayyun ni memang tumpas lah, maknanya habis lah dia punya ni. Tetapi bila berlaku gini, Sayyidina Ali ni seorang yang sikap dia seorang yang apa nama ni kuat. Dari sudut keagamaan ni cuma cukup hebat, cukup kuat. Jadi bila melihat Quran, dia angkat Quran ajak berdamai, dia bersetuju. Bila dia bersetuju, ceritanya panjang tapi ringkasnya untuk subjek ni, untuk yang kita bincang ini, bila dia setuju, fa'adda dhalika ila zuhurin qisamin fi jaishi Ali radhiyallahu anhu, kharaja bisababihi jama'atun summu bil khawarij aradu al-Umayyin wal Alawiyyin. Apabila Sayyidina Ali setuju dengan untuk apa nama ni, untuk tahkim nanti, untuk majlis tahkim dipanggil, untuk perdamaian, perbincangan, fa'adda dhalika, membawa kepada zuhur, lahirnya inqisamin, perpecahan. Bila Sayyidina Ali setuju, jadi berlakulah perpecahan fi jaishi Ali radhiyallahu anhu, dalam tentera Sayyidina Ali. Kharaja bisababihi jama'atun summu bil khawarij, telah keluar dengan sebab persetujuan untuk majlis tahkim tadi, bila Sayyidina Ali setuju, jadi telah keluar dengan sebabnya ini tadi, jama'atun, satu jamaah, satu kumpulan manusia, summu, yang dinamakan dengan nama Al-Khawarij. Jadi mereka ni, Al-Khawarij ni, puak nama Khawarij ni, mereka tak bersetuju dengan penjajian tahkim tadi, dengan perbincangan dipanggil majlis tahkim, tak bersetuju dengan Sayyidina Ali. Jadi apa? Radu al-Umayyin wal Alawiyyin, mereka telah menentang. Menentang apa? Umayyin dan Alawiyyin. Dua-dua mereka tak setuju. Bani Umayyah mereka tak setuju. Dah semestilah, sebab tu mereka berpihak pada Sayyidina Ali kan. Tapi bila Sayyidina Ali tadi bersetuju dengan perdamaian, perbincangan dengan Bani Umayyah, mereka juga tak setuju dengan Sayyidina Ali. Jadi dua-dua mereka tak setuju. Mereka membentuk puak mereka sendiri yang namakan Khawarij. Okey. Kalau kau baca cerita dia, panjang lagi dia punya ceritanya tu. Benar, Khawarij ni dia punya memang terkenal dalam sejarah. Mereka ni kalau kau baca ceritanya ialah puak yang berani, sangat berani. Tapi masalahnya mereka banyak berpegang pada literal dalam penafsiran Al-Quran dan hadis. Jadi dia punya syiar dia la hukmu illa lillah. Dia kata semua ni tak ada hukum kecuali, tak ada keputusan kecuali apa yang telah diputuskan oleh Allah sahaja. Jadi itu masalah tu. Jadi semua mereka lihat orang lain ni semua tak betul, yang betul mereka saja. Itu Khawarij. Jadi yang dia kata dia je betul, Bani Umayyah tak betul, Sayyidina Ali punya pandangan tak betul. Sedangkan Muawiyah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tu dua sahabat kan. Okey, mereka nama Khawarij. Khawarij ni asal daripada kata kerja kharaja. Kharaja ni keluar lah kan. Kharaja telah keluar. Sebab apa? Keluar daripada pengikut Sayyidina Ali. Kharaja. Akhirnya dinamakan mereka dengan Khawarij. Warasamu li anfusihim nazariyatun mustaqil. Warasamu li anfusihim nazariyat mustaqillah. Mereka telah membentuk. Jadi rasamu ni melukis, tapi bukan melukis lah. Mereka telah membentuk, mereka telah menggariskan bagi diri mereka pandangan yang tersendiri haul khilafah, berkaitan dengan khilafah, berkaitan dengan pemerintahan atau berkaitan dengan khalifah. Jadi mereka ni tak setuju dengan Bani Umayyin. Mereka tak setuju dengan Bani Hashim, itu Alawiyyin tadi. Mereka tak setuju dengan Sayyidina Ali, tak setuju dengan Muawiyah. Mereka bentuk mereka punya puak sendiri dan mereka lantik khalifah sendiri di kalangan mereka. Okey.
Wa Qatari bin Fuja'ah min akbari zu'ama al-Khawarij. Qatari bin Fuja'ah ni ialah salah seorang daripada pemimpin yang besar bagi Khawarij. Dia kalau kau tengok dalam sejarah dia, Qatari bin Fuja'ah ni dia daripada puak Azariqah. Dia, Khawarij ni banyak dia punya pecahan dia. Ada pula dia punya sub-sub dia tu. Salah satunya Azariqah lah, itu puak yang terbesar lah. Pemimpin mereka adalah Qatari bin Fuja'ah. Wahwa fil abiyatil qadimah, dia dalam al-abiyat, dalam bait-bait syair yang akan datang ni, yusawiru halatahu, menggambarkan keadaan dari sudut nafsiyah, keadaan diri dia, keadaan jiwa dia, fi athna'il ma'rakah, dalam ketika dalam peperangan, wa yad'u nafsahu ila sabri, dan dia mengajak diri dia mengajak, menyeru diri dia sendiri kepada as-sabri, ila sabri, kesabaran, al-thabat dan ketetapan, fi maidanil qital, dalam medan peperangan. Jadi syair ni nak cerita ni sebab dia ceritakan Qatari bin Fuja'ah ni salah seorang pemimpin Khawarij, seorang yang cukup berani, seorang yang hebat dalam peperangan. Jadi syair yang diceritakan ni sebenarnya lah, syair yang kita nak bincangkan ni syair ketika dia dalam peperangan, di mana dia kalau kau baca dalam setengah teks, dia katakan bahawa dia menulis syair ni ketika dia berhadapan dengan Muhallab bin Abi Safrah yang saya sebut kepada kamu tadi, iaitu Muhallab bin Abi Safrah Al-Azdi, Arab Al-Aribah yang saya cerita awal kepada kamu tadi kan. Jadi dia menceritakan, dia mengungkapkan syair ni ketika dalam peperangan tersebut. Jadi dia ungkap, orang lain dengar, jadi orang lain pun naik semangat macam dia juga. Itu konteks antara penyair dengan syair yang nak diceritakan atau yang kita nak baca sebentar lagi. Banyak cerita tentang Qatari, tentang kepahlawanan dia. Saya ada share kepada kamu dekat Google Classroom tu. Ada YouTube, ada sedikit atas merekam tentang Qatari bin Fuja'ah, dan ada juga petikan syair yang kita nak baca sebentar lagi. Dia syair ni, dia kalau kamu tengok dalam buku, ada yang setengahnya dalam mungkin ada bait yang tak disalin di sini. Biasanya bila buku-buku PDP, pembelajaran pembelajaran ni memang kita dipetik bait syair yang ada keperluan untuk dibaca saja. Bait syair yang rasa tak perlu tu tak masukkan. Itu biasalah. Jadi dalam syair kita akan jumpa sebentar lagi, kita akan baca ni. Jadi kemungkinan besar bukan semua yang kamu, ataupun ada sebahagiannya kamu kalau kau buka dalam buku dan apa, tengok yang tu panjang, dia pendek, memang dipetik sebahagian saja, bukan semua. Okey, sikit lagi saya tambah tentang Qatari bin Fuja'ah ni. Pernah diceritakan, ada dalam YouTube yang saya bekalkan kepada kamu tu, kat Google Classroom. Hebatnya Qatari bin Fuja'ah ni, dia dalam satu peperangan, dia bawa tongkat, dia naik kuda, bawa tongkat, kena dia cabar musuh dia untuk berlawan dengan dia. Tapi pada ketika tu muka dia tutup. Bila orang Arab ni lawan dia tengok dia cuma pakai tongkat kayu saja, kemudian nampak tak bersenjata tapi cabar untuk berperang kan, untuk berlawan. Jadi ada seorang yang menyahut cabaran tersebut. Dia ke depan, bila dia mula nak berlawan dengan dia pakai pedang, Qatari bin Fuja'ah dia pakai tongkat kayu je. Apabila dia mula nak berlawan tu, dia Qatari bin Fuja'ah ni buka dia punya tutup muka dia tadi. Arab kan kat padang pasir. Kalau kamu tengok dia suka tutup muka tu kan. Tutup muka tu sebab pasir, padang pasir ni banyak pasir. Jadi bila tutup tu dia selamat daripada pasir masuk hidung dan sebagainya. Bila dia buka tu, terus orang tu nampak, Qatari bin Fuja'ah. Walaupun dia pakai pedang, Qatari cuma pakai tongkat je. Dia tak jadi nak lawan Qatari tadi, dia pun patah balik. Jadi Qatari pun tanyalah, kamu ni kenapa kamu lari? Kamu tak malu ke? Tak menjatuhkan kamu punya maruah ke? Sebab dalam Arab ni memang satu benda mengaibkan bila kamu lari daripada medan peperangan, terutama bila mubarazah itu, bila berlawan satu lawan satu, kamu cabut lagi, memang satu benda yang memalukan. Apatah lagi bila lawan kamu cuma pakai tongkat kan. Tapi dia kata apa? Dia kata
apabila berhadapan dengan orang yang seperti kamu ni, Qatari ni, kalau kita lari ni bukan satu keaiban dia kata. Kalau kita berundur bukan satu benda yang aib, bukan satu benda yang malu kan. Dia begitu. Itu nak membayangkan kehebatan Qatari Fujaah. Walaupun pakai tongkat saja tetap ditakuti oleh lawannya. Okey, kita tengok teks ni, apa yang nak ceritakan. Saya bacakan dulu. Kalau kamu tengok, dia kurang jelas sikit kan. Jadi kamu kena tengok betul. Dan kau boleh Google, sebenarnya banyak diceritakan. Dalam Google Classmate pun saya ada, Google Classroom pun saya ada bekalkan dalam YouTube tu dia ada baca, ada tulisan, ada baca tentang syair ni. An-Nas, aqulu laha wa qad tarat syu'a'a min al-abtali wayhaki lan tura'i fa innaki law sa'alti baqa'a yawmin 'ala al-ajal alladhi laki lam tuta'i fasabran fi majal al-maut sabra fama nailul khuludi bimustata'i sabilul mauti ghayatu kulli hayyin fada'ihi li ahli al-ardi da'in ومن لا يعتبط يسأم ataupun ومن لا يعتبط يسأم ويهرب وتسلمه المنون إلى انقطاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. Okey, tu dia punya bait syair dia. Okey, kita tengok dia punya makna dia. Dia adalah bait yang pertama. Okey, di bawah dia ada mufradats. Mufradats. Okey, ada dua ibarah tu yang ada dia punya maksud situ. Okey. Aqulu laha wa qad tarat. Aqulu, saya berkata ataupun saya bercakap. Saya bercakap kepada siapa? Laha. Kepada ataupun untuk ha tu nya. Nya dia adalah diri dia. Sebenarnya dia bercakap atau berbisik ataupun berkata-kata kepada diri dia sendiri. Wa qad tarat syu'aan minal abtali. Sesungguhnya telah berterbanganlah seperti ataupun telah berterbanganlah. Syu'a ni maksudnya cahaya. Syu'a cahaya. Okey. Tarat minal abtali. Tarat syu'aan minal abtali. Syu'an cahaya, tarat ni berterbangan atau telah terbang. Yang dimaksudkan dengan tarat syu'aan di sini, okey, maksudnya ialah tatayarat wa tabaddadat khaufan minal maut. Itu maksud dia. Diri dia, semangat dia telah berterbangan dan menghilang kerana ataupun dalam keadaan takut kepada kematian. Ni nak cerita tentang bila berhadapan dengan dalam medan peperangan kan? Dalam medan peperangan, dia bisikkan kepada diri dia, dia kata keberanian ini ataupun apa disebut tadi bawah tadi. Okey. Diri itu telah hilang. Okey. Ataupun keberanian itu telah tercabar, telah hilang dalam abtali dari pahlawan-pahlawan itu. Kerana apa? Bimbang tentang atau takut tentang kematian yang semakin hampir lah. Itu dalam peperangan, terutama kalau zaman dahulu bila perang menggunakan pedang, satu lawan satu di depan kita, man to man ni memang memerlukan keberanian yang tinggi. Jadi bila berhadapan dengan keadaan begitu, jadi keberanian itu pun sebenarnya ataupun diri yang berani itu telah hilang, berterbangan. Dia katakan begitu. Wayhaki lan tura'i. Dia kata wayhaki ni satu istilah biasanya disebut sebagai apa namanya, wayhak ni rintihan ataupun cetusan daripada kita sebut dah begitu.
Tu waihak, lan tura'i, janganlah kamu takut. Lan tura'i, sekali-kali janganlah kamu takut. Okey. Dia bisikkan pada diri dia, sekali-kali janganlah kamu takut. Maksudnya di sini, okey. Maksudnya di sini kita boleh tengok dia punya syarahan. Aqulu li nafsi wa qad asaba al-khawf bil qitalil abtal. Saya berbisik atau berkata kepada diri saya yang ketika itu telah jelanda rasa takut, asabal khauf, jelanda rasa takut dalam berperang atau berhadapan dengan pahlawan-pahlawan, apa nama, tentera musuh. Mahlan ayuhan nafs, itu yang wahai haki tadi, janganlah kamu bimbang, ataupun mahlan ayuhan nafs, janganlah kamu bimbang wahai diriku, la taj'al khauf yusaitir alaik, ataupun mahlan ni sebentar wahai diri, la taj'ali, jangan kamu jadikan diri kamu dikuasai oleh rasa takut. La taj'al khauf yusaitir alaiki. Okey, itu dia punya maksud pada bait awal ni. Maksudnya dia berbisik pada diri dia sendiri, yang mana keberanian ataupun diri dia merasa takut dia ketika berhadapan dengan orang tentera musuh yang hebat-hebat ni. Dia kata janganlah kamu takut, janganlah kamu biarkan diri kamu dikuasai oleh rasa takut. Okey, tu bait bait yang pertama. Bait yang kedua, fa innaki law sa'alti baqa'a yaumin 'ala al-ajal alladhi laki lam tuta'in. Okey, kita tengok bait yang kedua. Ada satu je sini, al-ajal ghayatul umri. Okey, fa innaki, sesungguhnya engkau wahai diri, ki yang diguna ki ni sebab apa? Ki ni dhamir mukhatab ni. Ki, kalau ka adalah ki perempuan, sebab ki sebab muannas, sebab an-nafs ni dia muannas majazi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, sebab irji'i dalam Quran. Irji'i tu muannas sebab dia balik apa? Ada an-nafs. Itu menunjukkan bahawa an-nafs tu adalah muannas. Ni fa innaki, sungguhnya engkau wahai diri, lau sa'alti baqa'a yaumin, kalau sekiranya engkau meminta, lau sa'alti, muannas itu, lau sa'alti, sekiranya engkau meminta baqa'a yaumin 'alal ajal, kekalnya sehari ataupun minta dipanjangkan sehari, baqa'a yaumin 'alal ajal, daripada ajal engkau, umur engkau yang telah sampai, apa nama, ajal kematian yang telah sampai. Maknanya kalau memang dah ajal, kalau kamu minta untuk kekal lebih sehari pun, alal ajalil ladzi laki, ajal kamu, lam tuta'i, ajal kamu itu tidak akan mengikut apa yang kamu cakap. Maknanya kalau kamu minta tangguh sehari pun, dia akan dapat. Dia nak sebut apa di sini? Dia nak beritahu pada diri dia, dia pujuk diri dia, kalau sekiranya memang ajal kita pada waktu tu, memang itulah waktu je. Walaupun kita tak tangguh, walaupun sehari selepas, tak akan dapat. Memang ajal itu tidak akan ikut cakap kita. Memang kita akan menghadapi kematian yang telah tertulis. Jadi jangan takutlah. Maknanya kalau dalam peperangan ni, kan, kalau memang kita ajal kita dah sampai, maka di situlah dia la, apa nama, dia tidak akan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak akan boleh lambat ataupun cepat, walaupun sejam sekalipun, walaupun sedikit masa pun tidak akan berubah. Okey, dalam nombor 2 disebut sini, fa innal ajala mahdudun walau hawalti an tazidi umraki yauman wahidan falan tastati'i. Dia kata apa? Sesungguhnya ajal telah ditetapkan, sesungguhnya ajal kamu itu telah ditetapkan, mahdud. Walau hawalti, walaupun kamu cuba untuk menambah, antazidi umraki, untuk menambah umur kamu sehari saja, yauman wahidan, falan tastati', kamu tidak akan boleh, tidak akan dapat untuk melewatkan ajal kamu. Okey, tu bait yang kedua. Okey, kita tengok bait yang ketiga. Fasabran fi majalil mauti sabra fama nailul khuludi bimustata'i.
Okey, kita tengok apa yang ada mufradat di bawah ni. Majalil mauti maidan al-harb. Okey, itu dia. Fasabran. Ya. Fasabran fi majal fasabran fi majalil mauti. Maka sabarlah. Ini mutlak ni. Isbir sabran. Isbir sabran. Fasabran, maka sabarlah fi majalil mauti. Di majalil mauti kita tengok bawah ni maidan al-harb kan, di medan peperangan dengan kesabaran. Fama nailul khuludi mustata'i. Kenapa sabar dalam medan perangan ni? Kerana fama nailul khulud bimustata'i. Untuk mencapai khulud, untuk mendapat khulud. Al-khulud ni maksudnya khalidina fiha. Kan ada Quran sebut khalidina fiha tu kekal selama-lamanya kan. Atau khulud, mana kekal selama-lamanya hidup di dunia ni. Fama nailul khulud, untuk mendapat kekekalan di dunia selama-lama ni, kita ni tidak akan berjaya. Mana kita tidak akan boleh untuk hidup selama-lamanya di atas muka bumi. Jadi dia kata, bersabarlah dalam medan peperangan. Dia ada kaitan dengan baik atas ni. Maknanya bila kematian kita memang ditulis. Jadi tak boleh takut. Bila masuk medan peperangan, kena berani. Jangan bimbang tentang kematian, sebab kematian ni memang telah ditetapkan. Itulah yang maksudnya di sini. Jadi bersabarlah. Kita memang tidak akan kekal hidup untuk selama-lamanya. Okey, yang keempat, sabilul mauti ghayatun kulli hayyin fada'ihi li ahli al-ardi da'i. Okey. Kita tengok nombor 4. Ada disebut sini. Fada'iyatun li ahli al-ardi da'in. Fada'iyatun li ahli al-ardi da'in. Ay anna sababal mauti min marad aw shaykhukhah ka'annahu munadin yad'u an-nas jami'an wa yastajibuna lahu. Okey, yang keduanya da'in talib. Okey, dia apa dia cerita ni dah masuk sini. Dia kata sabilul mauti ghayatu kulli hayyin. Jalan untuk menuju kematian itu adalah matlamat bagi semua, ataupun adalah pengakhiran bagi semua yang hidup. Maknanya kematian itu memang telah tetap. Jadi dia memang adalah tujuan ataupun hadaf ataupun ghayah bagi semua yang hidup. Semua yang hidup akan mati. Itu kesimpulan sabil mauti ghayatu kulli hayyin. Fada'iyatu li ahli al-ardi da'in. Dia sebut di bawah tadi, fada'iyatu li ahli al-ardi da'in. Bawah ni disebutkan apa? Ai an-sabab. Ni memang syatrul thani daripada bait tadi kan, bahagian kedua daripada bait tadi memang sebut dia punya cerita dia ai an-sababal mauti min marad au shaykhukhah, ataupun artinya di antara sebab, bahawa sebab kematian tu sama ada sakit ataupun tua, lanjut usia. Seolah-olah kematian daripada sakit, daripada penyakit ataupun lanjut usia nanti telah tua, ka'annahu munad, seolah-olah ataupun seperti orang yang memanggil. Munadin ni orang yang memanggil, yad'un nas, yang memanggil semua manusia kesemuanya, memanggil manusia kesemuanya, fayastajibuna lahu, maka semua manusia itu menyahut seruan atau panggilan daripada munadin. Munadin ni apa? Munadin ni sababul mauti lah, min marad asyaykhuqah. Jadi dia nak cerita dalam bait ni, dia kata mati ni memang hadaf ataupun pengakhiran bagi semua yang hidup. Sebab apa dia kata sebab kematian? Sama kalau tak mati di medan peperangan, sebab dia mati dengan sebab sakit ataupun tua. Jadi sakit ataupun tua tetap akan memanggil kita. Jadi dia akan tetap akan memanggil kita dan menjadi sebab kepada kematian. Jadi mati ni memang tak boleh nak elakkan. Itu yang keempat. Dan yang kelima disebut apa? Wa man la yu'tabat yas'am wa yahram
wa tuslimhul manunu ila inqita'i. Okey, kita tengok di bawah ni dia punya mufradat dia. Dia kata apa? Yu'tabat. Yu'tabat tu maksudnya yamutu syabban min ghairi illah. Uh, mati dalam keadaan muda tanpa ada apa-apa sebab, tanpa ada apa-apa penyakit, tanpa ada sebab. Yu'tabat. Dia okey, kita tengok dia bermaksud sini. Wa man la yu'tabat. Dia kata siapa yang tidak mati ketika dalam keadaan usia yang lebih muda. Maknanya orang yang panjang sangat umur dia, ketika dia syab, ketika dia masih ada kekuatan sama, dia tak mati. Dia nak cerita ni orang yang kalau tua lah. Maknanya tak mati-mati ni, dia kata jadi apa? Yas'am wa yahram. Dia akan yas'am ni, dia akan jadi kecewa. Dia akan jadi benci. Dia akan jadi jemu dengan kehidupan dia. Sebab apa? Sebab dah terlalu tua tapi tak mati. Wa yahram. Bawah nanti kita ada ta'liq pada dia cerita tentang yas'am wa yahram. Wa yahram ni dia akan menjadi tua. Yas'am wa yahram. Maknanya dia akan jadi rasa boring lah. Lebih kurang gitulah. Kemudian dia akan jadi tua. Tak mati kan? Tak mati pada masa muda. Tak mati dalam perangan. Tak mati ialah masa yang masih dalam usia yang tua, usia yang muda. Jadi dia akan jadi jemu, dia akan jadi tua. Kalau tengok di sini bawah tu, wa tuslimhul manunu ila inqita'i. Al-manun bermakna al-maut. Bermakna al-maut. Okey, di bawah ni ada disyarahkan. Saya tak baca lagi. Okey. Ni, wa man lam yamut fi syababi wa fi maidanil qital yamtadda umrahu. Dia kata barang siapa yang tak mati pada ketika usia muda ataupun dalam medan peperangan, yamtaddu umrahu, umur dia akan panjang. Fa yu'ani dha'fa syaikhukhah, dia akan dilanda ataupun dia akan mengalami kelemahan, lemah sebab tuanya tadi. Wa ala muha, dan rasa sakit dengan sebab ketuaan dia. Bila tua ni dia bukannya sihat, dia makin tua dia makin nozor kan, jadi dia akan rasa sakit, kelemahan, lemah jadi badan dia. Wa yas'ul hayah, dia akan membenci, dia akan jadi boring dalam kehidupan. Wa yanqati' an jilihi alladhi madha wa tarakahu wahidan ghariban. Ni yang di atas tadi. Baik ni kan, tuslihul manun ila inqita'i. Jadi kematian, manun ni kematian, tuslihumuhu, membawanya kepada terputus hubungan daripada masyarakat luar. Daripada orang luar. Dia nak cerita apa sebenarnya yang jadikan bila tua ni, orang yang tak mati muda ni, dia akan rasa jemu, rasa sakit ketika tuanya. Sakit tua dia akan merasa lemah, sakit lutut lah, sakit badan dan sebagainya, sebab tua kan, umur panjang. Kemudian kematian ini akan menyerahkan, membawanya daripada terputusnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Maksudnya bila kita tua kan, tua ni bukan semua orang akan mati ketika tua, ada setengah mati ketika muda. Lagilah zaman jahiliah dulu, ramai orang yang terbunuh daripada perangan dan sebagainya. Jadi orang yang mati ujung usia ketika sangat tua ni tak ramai. Jadi bila kamu tua, kamu akan kesorangan. Sebab masyarakat yang lain adalah masyarakat yang masih muda. Orang muda dia kan cerita, bila cerita tentang kita orang muda. Orang tua macam kamu nak cerita apa? Kamu kan ada nak ada kaitan dengan kehidupan orang muda pada masa tu. Kalau kita sekarang ni kan, kalau umur kita dah 90 tahun, kata kan, nak bersembang dengan orang yang umur 20, 30 tahun, 20 tahun macam kamu sekarang masih belasan tahun kan, dia tak nak cerita pun, tak ada kaitan cerita tu. Yalah, orang muda punya cerita dia tak sama orang tua. Kamu nak bersembang sama orang tua tak ramai. Jadi mungkin tak boleh nak bersembang lah. Jadi akan rasa terbiar. Akan rasa diabaikan. Sebab tak ada benda nak ataupun nak bersembang, nak bercerita dengan orang yang lebih muda dah tak sama kan dia punya cerita ni. Tu dia katakan wa tuslimhul manunu ila inqita'i. Okey.
Kemudian yang keenam, wama lil mar'i khairun fi hayatin idza ma udda min saqtil mata'i. Okey. Jadi sambung daripada yang tadi, wa taslimul manun ila inqita'i, dia kata wama lil mar'i. Kita tengok bawah ni ada dia punya mufradat sedap. سقط المتاع سقط المتاع المتاع الحقير الذي لا قيمة له فإذا سقط لا يلتقط ataupun لا يلتقط لا يلتقط okey لا يلتقط وما للمرء tidak adalah bagi seorang itu kebaikan dalam kehidupan dia. Maksudnya hidup bagi seorang itu dah tak ada kebaikannya, dah tak ada dia punya faedahnya Idza marda, jika sekiranya dia digolongkan ataupun dia dianggap daripada benda yang terbuang. Saqtil mata' ni maksudnya benda yang terbuang. Saqata ni jatuh, al-mata' barang yang jatuh, maksud barang terbuang lah. Disambung pada ni lah tadi, sambung pada baik ni, kita ni bila telah tua, kematian itu sebab tak mati kan, jadi lambatnya ajal tadi telah membuatkan diri kita menjadi terpinggir, qita', terasing daripada masyarakat sekeliling. Jadi dia sebut sini tak ada faedahnya bagi orang yang hidupnya digolongkan dalam golongan orang yang terpinggir, orang yang terbuang. Itu nak dikaitan terbaik 5 dengan 6. Jadi dia nak sebut sini secara ringkas dia, kalau sekiranya kita tak mati muda, kita akan tua. Bila tua dia akan menyumpah lah dengan ketuaan dia tadi. Badan pun sakit, semua tak sedap, semua tak sihat kan. Selera pun dah kurang. Orang tua makan pun tak sama macam orang muda kan. Tengok sajalah, nak tengok selit apa, boleh tengok tu rasa macam sedap, tapi bila nak makan dah tawar, tak ada selera dah. Tua kan. Jadi akhirnya kita terpinggir dari arus perdana daripada masyarakat luar. Dan dia kata orang yang terpinggir, orang yang terabai dan terkeluar daripada masyarakat perdana ni tak ada kebaikan dalam kehidupan dia. Sebab ianya dianggap sebagai barang yang terbuang. Okey. Itu baik yang keenam. Tengok syarah bawah tu. Wa ma qimatul hayati idza 'asha fiha al-insan mata'an muhmalan. Apa lagi faedah ataupun nilai bagi kehidupan seorang yang hidup, seorang manusia yang hidup yang dianggap sebagai barangan yang diabaikan. La yaqdur ala syai'in wa la yaltafit ilaihi ahadun. Dia tak mampu untuk melakukan sesuatu dan tak ada orang pun yang akan berpaling ataupun melihatnya. Ilaihi ahadun. Okey, itu dia punya bait syair dia ada 6. Kalau kamu tengok sebenarnya dia tak terlalu susah sangat bait syair ni. Kalau kamu boleh, mungkin ada 2-3 perkataan lah yang perlu tengok kamus ataupun perlu lihat makna yang sebalik, sebab dia majas, dia makna yang sebalik yang kamu fahami betul, kamu boleh faham. Tapi dia taklah saya rasa taklah susah baik Khutai'ah yang kita baca pada minggu lepas. Okey, kita tengok sikit ta'liq dia punya ni syarah dia, saya dah baca pada kamu tadi. Ta'liq ulasan ya. Okey. غرض الناس الدعوة إلى الحماسة والإقدام. وكان الشاعر صريحا عندما كشف عما يدور في نفسه من رهبة القتال. Tujuan teks ni, gharad tujuan, nasud teks, tujuan teks, maksudnya tujuan syair ni, ad-da'watu ila al-hamasati wal iqdam, mengajak kepada al-hamasah, kepada semangat kepahlawanan dan maju dalam peperangan. Wa kana syair, penyair ni sarihan, berterus terang, indama kasyafa amma yaduru, ketika mana dia menggambarkan ataupun menerangkan amma yaduru, apa yang berkisar di dalam dirinya, apa yang sedang berlaku dalam dirinya, fi rahbatil qital, dalam keadaan rahbatil qital, dalam keadaan apa nama ni, peristiwa peperangan yang menakutkan. Okey. Jadi dia
dia tujuan syair ni diungkapkan adalah untuk menaikkan semangat dan mengajak orang untuk maju dalam peperangan. Dan dalam penyair ni dia memang tak menyembunyikan rasa kegentaran dia dalam menghadapi medan peperangan ni. Okey, itu dalam dia punya secara umum dia cerita dalam teks ni. Tanawal syair في النص فكرتين أساسيتين هما الأجال محدود الموت الكريم خير من حياة الظل وأتبع كل فكرة بالتعليل لها بهدف الإقناع. Penyair telah mengangkat ataupun telah mengambil tanawul, telah mengangkat dan mengambil finnas dalam syair ini, dalam teks ni, dua fikrah, dua asas, dua idea asas dalam syair ni. Yang pertamanya al-ajalu mahdud. Kematian itu satu benda, satu perkara yang telah ditetapkan, mahdud. Maknanya kematian ini memang telah ditulis pada kita. Dia tidak akan la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Dia tidak akan lambat dan tidak akan dicepatkan. Itu kematian. Itu yang pertama, cerita tentang ajal. Yang keduanya, al-mautu al-karim. Apabila dia cerita tentang ajal yang telah mahdud, telah ditetapkan, dia, dalam yang keduanya, dia punya idea dia nak sampaikan, fikrah dia, apa dia? Al-mautu al-karimu khairun min hayatid dhul. Dia kata, kematian yang mulia, maksudnya kematian dalam medan peperangan, syahid dalam medan peperangan, lebih baik daripada kehidupan yang apa nama, yang adzul, yang hina, kehidupan yang hina. Mati masa tua disebut dia lah tu, yang hayat adzul tu. Jadi mati sebagai pahlawan tu lebih baik daripada hidup sebagai penakut. Itulah lebih kurang. Wa atba'a kullu fikratin bita'lim, dan diikuti setiap fikrah tadi, dua fikrah tersebut dia, ajal mahdud dengan mautul karim khair min hayat adzul. Setiap fikrah ini diikuti dengan taklil, dengan dia punya alasan, dia punya apa nama, dia punya huraian dia lah. Bitalil laha bihadafil iqna, dengan tujuan apa ta'lil tadi, dia punya apa, dia punya sebab dia tadi, untuk tujuannya untuk iqna, untuk apa nama, menjadikan orang yang mendengar ni bersetuju. Itu iqna, supaya alhamdulillah, supaya orang bersetuju dengan apa yang dia nak sampaikan. Okey. Kemudian zahara fin nas ta'athur syair. Zahara fin nas ta'athur syair bi ruhul Islam. Dalam teks ni jelas pengaruh apa nama, pengaruh dia, ruh Islam tu banyak mempengaruhi penyair. Min dhalik, di antaranya tardid alfaz al-maut wal hayah wal khulud. Antara kesan pengaruh Islam dalam syair dia, pengulangan perkataan seperti kematian, al-maut, al-hayah, kehidupan, al-khulud, keabadian. Wa min da'watihi ila al-jihad fi sabilil aqidah, dan kemudian dia dakwahnya ataupun ajakannya kepada khalayak untuk berjihad bagi tujuan akidah dia. Mustamiddan afkarahu anil hayah wal maut biqauli ta'ala, bersandarkan idea ini, bersandarkan idea tentang kehidupan dan kematian ini, bersandarkan kepada apa? Bersandarkan kepada firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap hidup itu akan merasai kematian. Kullu man 'alaiha fan, semua kita ini akan, semua manusia ini akan binasa. Okey, kemudian yang ketiganya ada disebut di sini tentang al-malamih al-balaghiyah fil nas. Ada gambaran-gambaran apa nama di sudut balaghah dalam syair tadi. Antaranya pada yang ada ialah al-kinayah. Selain pada kinayah ada tashbih. Selain pada tashbih dia ada isti'arah. Mana ada tiga-tiga lah komponen dalam ilmu bayan. Dalam ilmu bayan ni ada tashbih, ada isti'arah, ada kinayah. Kinayah, kiasan.
Dalam contoh dalam kata-kata dia tarat syu'aan, berterbangan dalam keadaan bercahaya begitu. Kinayatan al khauf asyadid. Bila sebut tarat syu'aan ni maksudnya ialah ya. Tarat syu'aan ni maksudnya ialah kiasan kepada ketakutan yang bersangatan. Wahya tuhi bihaulil qital, yang disebabkan oleh dengan sebab medan peperangan tadi. Itu dia panggil tarat syu'aan. Jadi sebut tarat syu'aan ni maksudnya maksudnya ialah rasa yang sangat takut. Kinayah dia. Wal kinayatu kadzalik. Kiasan juga di sini. Tuslimul manun yang qita'. Maknanya maksud sini ialah kinayah an mauti ashabihi wa intihai jilihi wa yatuhi bi alami an-nafsiyah syadidah. Bila sebut tuslimul manun yang qita' ini sebenarnya kinayah kepada apa? Kinayah kepada kematian sahabat-sahabatnya dan berakhirnya generasi dia. Generasi dia dah berakhir sebab yang tinggal cuma golongan muda tu kan. Itu tuslimul manun yang qita'. Dan dia menjadikan ianya rasa sedih, pedih dalam diri dia yang bersangatan. Sebab dia terasing daripada generasi yang ada pada ketika itu. Sebab generasi dia dah tak ada kan, dia dah tua kan. Okay. Tashbih. Tashbih di sini dalam ayat ataupun dalam bait disebut sabilul maut. Faqad syabaha al-maut alladhi huwa nihayatu kulli hayy bitariq la budda an yaslukahu kullun nas. Sabilul maut. Dia telah tashbihkan kematian itu dengan dia telah tashbihkan kematian yang mana ianya ialah pengakhiran bagi semua yang hidup, dengan tashbihkan dengan apa? Dengan tariq, dengan jalan. Kan? Sabil ni dia tashbih kepada sabil al-maut, dia tashbih kepada nihayatu kulli hayyin. Jadi dia jalan ni memang semua orang kena ikut kan. Begitu je dengan jalan, semua orang kena lalui jalan. Begitu dengan kematian, semua orang perlu laluinya. Semua dia tashbihkan begitu. Kemudian tashbih yang kedua, udda min saqtil mata', yang dianggap daripada barang yang terbuang. Jadi syabah al-insan at-tafih, dia tashbihkan manusia yang tafih, manusia yang tak apa yang dah terbuang ni tadi, bisaqtil mata', dengan barang yang terbuang. Manusia disama dengan barang yang terbuang. Manusia yang tafih, yang bodoh, yang tak ada faedah lagi, sama seperti barang yang terbuang. Okey. Tashbih ini dia menggambarkan tentang haqarati mithli hadzal insan, tentang apa nama, kehinaan manusia yang sebegitu. Jadi dia samakan manusia yang apa nama, tafih, yang tak dilihat oleh orang lain, yang terbuang tu sama macam barang yang terbuang. Jadi dia memang tak bernilai lah barang yang terbuang kan. Kemudian dalam sini juga dalam bait tadi ada isti'arah biqaulihi da'ihi li ahli al-ardi da'in. Faqad syabbaha sabul maut min marad aw hadithah aw kibar sin wa ma ila dhalik bimunadin yad'u an-nas jami'an fayastajibuna lahu. Wa hudhifa al-musyabbah bihi wa ata bi sifatin min sifati wa wada'in. Wa fi isti'arati tawdih wa tajsim li fikrati syair. Okay, da'ihi li ahli al-ardi da'in, syabbaha, dia tashbihkan. Okay, dia isti'arah ni bahasa pada tashbih. Kerana dia buang salah satu musyabbah atau musyabbah bihi. Jadi di sini syabbaha sababul maut, dia telah mentashbihkan sababul mauti min maradin aw hadithatin aw kibari sinnin wa ma ila dhalik. Okay, dia tashbihkan sebab kematian, sama ada penyakit ke, ataupun aksiden ke, ataupun mati sebab tua ke. Okey, sama mauti tadi dia tashbihkan dengan apa? Dengan munadin. Munadin atas munadin yad'u nas jami'an fayastajibuna lahu, seperti
orang yang memanggil. Orang yang memanggil semua manusia, kemudian manusia ini menjawab panggilan itu tadi. Wahudhifa al-musyabbah bihi. Yang ada cuma musyabbah saja. Musyabbah bihi, hudhifa musyabbah bihi wa ata bi sifatin min sifati wa wada'in. Kemudian, dia ada letak dia punya salah satu sifat daripada sifat dia punya kaitan dengan musyabbah bihi yang kita hazaf tadi, iaitu perkataan da'in. Jadi dia isti'arah. Sini dipanggil isti'arah makniyah sebab dia hazafkan musyabbah bihi. Yang ada ialah musyabbah. Wa fil isti'arati tawdih wa tajsim li fakrati syair. Sebab itulah bila kamu gunakan isti'arah, dia akan lebih jelas dan dia akan menggambarkan apa dalam pemikiran penyair. Seterusnya antara malamih al-balaghiyah juga ialah al-uslub, asalib al-insyaiyah. Uslub insya'i. Saya rasa kalau belajar dalam balaghah, dia ada ayat ni, kalam ni dia ada dua, sama ada insya'i ataupun khabari kan. Jadi insya'i ni dia ada uslub dia. Dia ada uslub amar dia ada uslub nida, istifham, tamanni, dia ada 5 begitu. Jadi salah satu uslub al-insya'iyah sini ialah disebut sini kataan sabran. Sabran ni dia uslub insya'i dalam kategori amar. Sabran, amar ni kalau kamu tengok, dia boleh dengan fi'al amar. Jadi kalau kamu ingat al-ma'ani ni, bila kita sebut uslubul amri dalam asalib talab, asalib talab dalam insya' talabi, ada amar kan. Amar ni kita boleh buat ayat amar ni sama ada melalui fi'al amar dan boleh juga masdar. Masdar yang mempunyai makna amar. Kan? Antaranya sinilah sabran. Kita biasa guna julusan, qiyaman, itu masdar tu. Julusan, duduk, qiyaman, bangun. Wabil walidaini ihsana, ihsanan. Ihsanan tu masdar tu, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua ibu bapa kamu maka berbuat baiklah, ihsanan. Ihsanan tu adalah masdar, tetapi mengandungi makna amar. Sebab tu kita kata kepada kedua ibu bapa ni kena buat baik. Walaupun guna bukannya ahsin di situ, bukannya dia guna amar tu, tapi bukan lafaz amar, tapi lafaznya lah masdar tapi mengandungi makna amar. Saya recap balik apa yang kau belajar dalam balaghah lah. Saya rasa semester 5 ni mesti belajar dalam ma'ani kan. Okey, sabran wa huwa amrun. Sabran ni walaupun masdar tapi memberi maksud amar. Gharadu al-balaghi, tujuan dalam balaghahnya bermaksud al-hathu, iaitu mengajak. Sabran. Wa baqiyatul asalib khabar. Kemudian yang lainnya uslub khabari lah, sebab saya kata kepada kamu tadi dia kalau tak khabari insya'i. Jadi ini uslub insya'i ada satu, yang lain tu uslub khabari lah. Okey, kemudian yang yang dua terakhir itu bukan yu'akishu tu, yu'akisu an-nas dhalika as-sira' as-siyasi fil 'asr al-umawi haitsu tatanafasul ahzab min syi'ah wa khawarij wa umayyin kama yusawwiru janiban min asy-syaja'ati wa iqdam al-khawarij. Teks ini menggambarkan, menceritakan, mencerminkan yu'akis tentang apa? Tentang as-sira' as-siyasi, tentang pertembungan politik, perebutan atau pertembungan politik pada zaman Bani Umayyah Al-Umawi, di mana berlakunya tanafus al-ahzab, perlumbaan ataupun pertembungan di kalangan parti-parti politik ataupun di kalangan puak-puak waktu tu, baik daripada Syiahnya, baik di kalangan Khawarijnya ataupun di kalangan Umayyin. Itu tiga disebutlah, sebenarnya ada lagi ada Zubairiyin di situ. Syiah ni kamu tahulah semua kan. Dan Khawarij yang kita cerita tadi, Umayyi ni ialah pengikut kepada Bani Umayyah yang saya sebutkan sebentar tadi. Ketika ni Bani Umayyah yang menjadi pemimpin ni, jadi khalifah itu Abdul Malik Marwan ketika zaman Qatari Fujaah ni.
Kama yusawwiru janiban min syaja'ati wa iqdami khawarij. Begitu juga ia menggambarkan satu sudut satu sudut menggambarkan tentang keberanian dan maju dalam peperangan kehebatan puak khawarij. Khawarij ni dia sebenarnya saya sebut pada kamu tadi golongan puak yang berani. Mereka ni sebenarnya ramai yang ikhlas kalau kau baca dalam sejarahnya. Ramai yang ikhlas, kelihatan begitulah dia ikhlas dalam perjuangan. Tetapi silap memilih jalan. Mereka ni silap memilih cara, silap memilih metod dalam Islam ni. Itu yang mereka terpesong menjadi puak khawarij. Okey, yamtaz syair al-Qatari fi hadha an-nas biwuduh al-ma'ani. Syair al-Qatari ni dalam teks ni dia antara ciri-cirinya wuduh al-ma'ani, maknanya jelas. Kalau kamu tengok dia tak ada macam watawi salah satu pada minggu lepas yang kita belajar Utai'ah tu dia punya bait syair dia walaupun dikatakan itu mudah, tetapi sebenarnya nak dibandingkan syair Qatari, syair Qatari lebih mudah. Dia punya makna lebih jelas. Okey, biwuduhil ma'ani wa ta'athuriha bi ruhil Islam, dan kesan pengaruh daripada agama Islam, ruh Islam tu memang jelas dalam syair dia. Seperti yang saya sebut kepada kamu tadi, di atas ada dinyatakan contoh perkataan al-khulud, al-haya, al-maut, itu memang pengaruh kesan daripada agama Islam lah, kata-kata tersebut. Wa kathratul hikam, dan banyak dia punya kata-kata hikmahnya. Banyak kan dia sebut tadi, kematian ni memang satu benda yang perlu dilalui. Sabilul maut, sabilul hayah, sabilul kulli hayatin. Sabilu kulli hayatin, maknanya setiap orang yang hidup memang akan mati. Memang banyak kata-kata hikmah yang disebut dalam syair ni. Wa quwwatul alfaz, dan lafaz yang dipilih yang mempunyai kekuatan yang tersendiri. Wa sidqil atifah, dan jujur dari sudut dalaman, dari sudut hati, dari sudut apa yang ingin disampaikan. Wa basatatis suwar, dan dia punya khayali, dia punya gambarannya ringkas, mudah, dia tak terlalu payah nak digambarkan dalam pemikiran kita baca syair ni. Okey, itulah lebih kurang huraian ataupun perbincangan kita pada hari ini tentang syair fil hamasati yang diungkapkan oleh Qatari Ibn al-Fuja'ah. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan syair tadi? Semua okey InsyaAllah okey Ustaz. Saya dia memang pagi-pagi ni kadang dia jadi sesema, bersin sesema tu. Syafakallah Ustaz. Syukran, barakallahu fiik. Amin, amin. Minggu ni kita tak buat lah quiz. Minggu depan kita tengok macam mana. Kalau ada ni kita buat quiz. Untuk assignment saya bagi dari tu kan? Sudah Ustaz. Okey, assignment dah bagi. Nanti untuk presentation saya sebut kepada kamu. Saya rasa dah sebut kan? Rizal ni kamu ambil je tajuk mana-mana yang kita dah belajar ataupun yang kita akan belajar nanti. Kamu cuba buat dalam bentuk PowerPoint. Kemudian rakam, ulas balik tajuk tersebut. Tak perlu panjang, dalam 5 ke 7 minit sahaja. Tapi ada dalam bentuk PowerPoint lah. Terpulang lah pada kamu nak macam mana kamu punya kreativiti kamu. Ambil je, contoh macam hari ni kita belajar ni, mungkin kamu ambil dia punya share, letak situ dalam PowerPoint tu, dia punya kehidupan dia sikit-sikit kan. Kemudian kamu huraikan dalam bahasa Melayu tak payah bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu. Tapi yang presentation ni dia berkumpulan macam juga dengan assignment hari tu yang saya minggu lepas saya minta kamu buat. Baik Ustaz. Sama pun tak apa, tak ada masalah, sebab bila sama tu dia punya konten dia, cara huraian tu sudah tentu dia beza kan. Lainlah kalau kamu buat sama-sama meniru, tapi presentation ni tak perlu lah kot saat nak meniru kan. Ada soalan tentang tu?
Kamu buat dulu, nanti minggu ke-14, saya rasa minggu ke-14 baru kita akan kita present lah, kita cuba kalau sempat kita cuba kita tengok sama-sama apa yang kamu buat tu, kita share kat sini. Tapi kamu kena send kat saya dulu, nanti kita bincang lah macam mana cara mekanismenya untuk presentation kamu tu. Tapi kamu boleh prepare daripada sekarang lah untuk presentation. Bentuk kumpulan, kamu bincang lah sama-sama dalam kumpulan kamu, tak kisahlah 3-4 orang untuk kumpulan. Jangan ramai sangat, jangan lebih daripada 4 tu. 3-4 orang tu okey lah, tapi kalau ada rasa nak buat seorang pun, payah nak kerja sama dengan orang lain, tak apa. Boleh buat seorang. Tapi saya syorkan kamu buat dalam kumpulan lah. Gitu. Kemudian kamu rakam siap, kamu kena buat dalam bentuk PowerPoint saya sebut tadi, kreativiti kamu macam mana kamu nak buat nampak menarik dan sebagainya. Dan bagaimana nak jadikan lancar kamu punya presentation tu dengan rakaman tu, atau kamu kena fikirkan lah macam mana. Okey? Boleh begitu? Boleh Ustaz. Ustaz, Ya. nak tanya boleh? Okay, contoh kan tajuk assignment kita orang kisah suatu lekaran kan? So boleh ke kalau tajuk presentation ambil tajuk yang sama? Cuba buat yang lain lah. Buat yang lain. Maksudnya assignment lain, presentation lain? Ya, betul. Jangan sama dengan tu. Sebab saya nak kira markah lain tu. Assignment tu kira markah lain, presentation tu kira markah lain. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Okay. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita stop sekat sini dulu. Saya nak ingatkan sekali lagi, kerja-kerja yang saya minta kamu buat tu, sebelum-sebelum ni kamu kena buat tau. Kalau kamu boleh hantar, tak kisah, kamu hantar lah. Tapi janganlah lewat sangat. Sebab nanti saya belum cek semua lagi ni. Sebab nanti saya akan bagi markah setiap kerja tu. Nanti kalau kerja yang saya minta tu, kamu tak buat, jadi tak ada markah tu. Dia kerja ni, dia tak ada masalah sangat. Kamu buat je, saya nampak okey, saya akan bagi markah. Boleh bagi markah penuh pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma kena ada lah. Sebab nanti yang akan membezakan markah kamu ni, yang ketaranya nanti dekat kuis. Kita dah ambil satu kuis itu kan, nanti ada kuis yang kedua. Kuis ni dia 20% je daripada markah keseluruhan. Kuis pertama 10, kuis kedua 10. Kemudian presentation kamu nanti, tu yang akan membezakan markah kamu antara satu sama lain. Kalau macam assignment ni, yang tugasan yang saya minta kamu buat yang contoh macam ujian bertulis tu kan, tu tak jauh sangat beza dia tu nanti dia punya markah dia tu. Ya. Jadi yang saya minta kamu buat, kamu kena buat. Okey? Tak ada apa-apa? InsyaAllah tak ada Ustaz. Okey, tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan insyaAllah. Kalau sekiranya jadi kuis minggu depan tu, saya akan maklumkan pada hari Isnin atau pagi Selasa lah, bagi kamu ada masa untuk tengok kat mana saya bagi. Ya? Okey. Atau kamu boleh WhatsApp nanti, kamu boleh tanya, jadi tak Ustaz? Hari Selasa, pagi Selasa. Jadi tak Ustaz, apa nama kuis minggu ni? Macam tu Okey, naktafi bihadza al-qadar wa naltaqi insyaallah fil usbu' al-qadim. Assalamualaikum wa ila liqa. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tak keluar. Ustaz tak minta tak ya? Tak ada. Tak ada. Ustaz tak mention tak ada. Jangan tanya pula Jangan tanya. Jadi buat kelas LBI ke? Tak tahu. Memang ada kena ganti ke? Izam nak tidur. Hari tu kan Merdeka. Tak ada. Ustaz tak cakap pun. Tak. Ada pernah sekali tak buat. Nak buat lah. Thank you, Mi. Alas lekeh lah dia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ni kita akan sambung lagi perbincangan kita, pelajaran kita tentang al-adab wan nusus ataupun
subjek adab ni. Pada minggu ni kita akan bincangkan tentang penyair dari zaman Bani Umayyah. Pada minggu lepas kita dah bincangkan penyair daripada zaman Jahiliyah dan penulis pada zaman ataupun penulis ataupun khatib ataupun wasiat daripada Ulul Isbaq Al-Udwani, iaitu seorang penyair, seorang sastrawan zaman Jahiliyah. Kemudian pada minggu-minggu lepas tu kita dah bincangkan pada zaman Al-Asr Islami, zaman awal Islam. Kita dah ambil seorang penyair dan dan kita ambil contoh khutbah daripada zaman tersebut, iaitu Sayyidina Umar, dan penyair kita ambil Hutai'ah. Pada minggu ni kita dah masuk ke Al-Asr Al-Thalith, zaman yang ketiga, iaitu zaman Bani Umayyah. Yang kita pilih dari kalangan penyairnya ialah Qatari Ibn Al-Fuja'ah. Qatari Ibn Al-Fuja'ah. Okey. Tajuknya ialah Fil Hamasati. Fil Hamasati. Al-Hamasah ni dia membawa erti tentang kehebatan dan keberanian dalam menghadapi peperangan. Ataupun kadang-kadang kita terjemahkan dengan semangat. Okey, itu Al-Hamasah. Penyair yang kita pilih ialah Qatari Al-Fuja'ah, seperti disebut kamu tadi. Qatari ni sebenarnya adalah salah seorang daripada pemimpin Khawarij. Kalau kamu buka dalam sejarah Islam, kamu akan jumpa satu puak yang dinamakan puak Khawarij. Yang mana puak Khawarij ni ialah mereka yang terlibat dalam peperangan Siffin pada zaman Sayyidina Ali, yang asalnya mereka ialah penyokong kepada Sayyidina Ali. Kemudian dalam peperangan tersebut Sayyidina Ali setelah hampir menewaskan tentera daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, jadi Muawiyah bin Sufyan, tentera Muawiyah bin Sufyan telah minta untuk berdamai dengan tentera Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali menyetujuinya. Segelintir pengikut daripada Sayyidina Ali tidak bersetuju, lantas mereka keluar daripada menjadi pengikut Sayyidina Ali dan mereka membentuk satu puak ataupun membentuk satu pasukan, satu puak, satu taifah, satu gerakan yang dikenali dengan nama gerakan Khawarij. Pemimpinnya ialah Qatari Ibn Al-Fuja'ah. Okey. Beliau meninggal pada tahun 79 Hijrah. Nanti kita akan bincangkan secara detail. Teks ataupun syair yang saya ambil, yang kita akan bincangkan ialah menceritakan tentang keberanian, menceritakan tentang semangat, kepahlawanan beliau dalam menghadapi peperangan. Teks ni tak panjang, syairnya ada 6 bait saja. Matlaknya ataupun awalnya ialah aqulu laha wa qad tarat syu'a'a minal abtali wa hakilan tura'i. Okey. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan. Kamu boleh, untuk awal ni mungkin boleh kamu baca dulu dalam buku dia punya mufradat, ada dia punya syarahan dia. Bait syair ni dia tak susah sangat, dia pendek 6 bait, nanti dia perkataan pun tidak terlalu sukar. Kalau kamu baca syarahan pun insyaAllah kamu boleh faham apa yang masuk ke dalam bait syair tersebut. Dan ada juga ulasan di bawah tu. Okey, kamu boleh lihat nanti. Dan ada juga dalam ta'liq ataupun ulasan tu dimasukkan sekali tentang nilai ataupun tentang balaghahnya dalam teks tersebut. Ada kinayahnya, ada tashbihnya, dan ada isti'arahnya. Okey. Nanti kita jumpa dalam sebentar lagi insya-Allah. Assalamualaikum wa ila liqa.